Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi dan ahli jawatankuasa surau, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita sama-sama dapat berkumpul di surau, kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh, yang mana amal-amal soleh inilah yang akan menjadi teman-teman kita ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung pengajian kita dalam ilmu miras ataupun ilmu faraid, hal-hal yang berkaitan dengan pusaka. Jadi pertemuan kita pada malam ni kita akan melihat tentang waris-waris yang layak untuk mendapat harta pusaka. Sebelum ni kita dah bincangkan tentang waris yang disebut sebagai ashabul furud, iaitu waris-waris yang mana bahagian mereka kadarnya telah ditetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan juga apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam sunnahnya. Baik, golongan yang kedua disebut sebagai sebagai asobah. Asobah ni siapa tuan-tuan? Asobah ni adalah golongan yang mana bahagiannya Allah tak sebut. Kadarnya Allah tak sebut. Dia hanya akan mendapat baki. Kalau golongan pertama tak ada, dia akan ambil semua. Kalau golongan pertama ada, golongan pertama yang akan ambil dulu ashabul furud, maka bakinya barulah pergi kepada golongan asobah. Jadi golongan asobah ni lebih disandarkan kepada belah lelaki lah. Contohnya anak lelaki, siapa lagi? Contohnya bapa, datuk ke atas, saudara lelaki, seibu sebapa. Itu yang dianggap sebagai golongan asobah yang akan menjadi baki. Dia ada kalanya dia akan ambil semua, ada kalanya dia hanya akan mendapat baki, dan ada kalanya dia langsung tak dapat kerana golongan yang pertama telah menghabiskannya. Baik, kita masuk pula tuan-tuan malam ni insya-Allah golongan yang ketiga yang dalam kategori waris. Tapi golongan ni ulama khilaf lah, adakah mereka ni layak atau tidak untuk mendapat harta peninggalan si mati. Yang ketiga ni waris yang disebut sebagai zawil arham. Zawil arham. Apa yang dikatakan zawil arham adalah waris yang mempunyai hubungan darah dengan si mati
selain daripada waris ashabul furud dan juga waris asobah. Sama ada lelaki atau perempuan, sama ada seorang ataupun ramai. Hubungannya dengan si mati ini diselangi oleh perempuan seperti bapa kepada ibu dan anak, sama ada lelaki atau perempuan kepada anak perempuan. Okey, baik. Dia zawil arham. Disebut sebagai zawil arham. Dia ni saudara kita juga, ada hubungan kekeluargaan dengan si mati. Tetapi namanya Allah tak sebut dalam Quran. Dan Nabi pun tak sebut dalam hadis. Tapi dia saudara rapat kita. Dia nanti kita tengok dia ada lebih kurang ada 14 senarai nama tu. Okey, baik. Apapun tuan-tuan, para ulama berselisih pendapat tentang penerimaan pusaka oleh golongan waris-waris zawil arham. Berkata mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, zawil arham berhak menerima pusaka. Zawil arham ni berhak menerima pusaka berdasarkan kepada pandangan pendapat para sahabat, antaranya para sahabat Nabi Sayyidina Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Mereka ini berpandangan berdasarkan kepada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama kamu, maka orang-orang itu termasuk golongan kamu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat. Hubungan kerabat ni maksudnya zawil arham. Zawil arham ni yang ada hubungan kerabat dengan kita. Dan sebahagiannya lebih berhak terhadap semuanya daripada yang bukan kerabat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, itu hujah yang mereka pakailah, gunakan. Manakala mereka juga bersandarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Mikdam bin Ma'di Karab radhiyallahu taala anhu, yang mana maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu adalah kepunyaan warisnya. Aku adalah waris bagi mereka yang tidak mempunyai waris. Aku ambil dan pusaka dan darinya. Manakala bapa saudara dari sebelah bapa ibu itu menjadi waris mereka yang tiada waris baginya, yang mengambil dan menerima pusaka daripadanya. Ini hadis yang digunakan oleh pandangan oleh mazhab Hanabilah dan juga Hanafiyah. Baik, itu satu pandangan lah. Okey, yang kedua golongan mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat zawil arham ni tidak boleh menerima pusaka. Zawil arham ni tak boleh menerima pusaka. Maka apabila seseorang mati tanpa waris yang menerima habuan fardu dan tiada juga waris yang layak untuk menerima habuan asobah, dan baginya zawil arham, nescaya harta yang ditinggalkan itu diberikan kepada Baitul Mal. Ini pandangan dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Tidak kepada zawil arham. Pendapat ini adalah menurut pendapat Zaid bin Sabit, Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Ibnu Jabir. Begitu juga pendapat Al-Auza'i, Abu Sur, Daud dan Ibnu Jaril At-Tabari. Mereka tersebut berpegang kepada bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebut di dalam ayat-ayat mawaris tentang habuan-habuan ashabul furud dan ahlul asabah, serta Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut tentang habuan zawil arham sedikit pun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tiadalah Tuhan engkau itu terlupa.
Ni golongan mazhab Maliki dan Syafi'i. Mereka berpandangan golongan zawil arham yang ada hubungan kekeluargaan. Mereka tak layak untuk mendapat harta pusaka sebab alasannya apa tuan-tuan? Merujuk kembali kepada ayat-ayat mawaris. Ayat di dalam surah surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-176. Yang mana Allah tak sebut pun nama mereka. Jadi mereka, para sahabat dan juga para dalam sahabat dan juga mazhab berpandangan apabila Allah tak sebut nama mereka ni tuan-tuan, maka tak boleh nak tambah-tambah sendiri ya. Okey. Baik. Mereka ni tuan-tuan, siapa yang dikatakan golongan zawil arham? Okey. Semuanya ada 13. Okey, baik, ada 13. Yang pertama, cucu lelaki daripada anak perempuan. Cucu lelaki kita tapi daripada anak perempuan. Kalau cucu lelaki daripada anak lelaki dapat tak? Boleh dapat. Dia dalam kategori waris. Tapi ni cucu lelaki dari anak perempuan. Itu bukan waris. Contoh kalau kita ada cucu lelaki daripada anak perempuan, kita sayang dengan mereka tuan-tuan. Nak berikan harta kita melalui pusaka, melalui faraid, tak boleh. Kalau nak beri mereka melalui wasiat, yang tu boleh. Sebab ni cucu ni. Rasanya kalau tuan-tuan yang dah ada cucu, mungkin ada kot. Cucu lelaki daripada anak perempuan kan. Kita ada anak perempuan, dan dia ada anak. Maksudnya cucu kita daripada golongan adalah lelaki. Dia bukan dalam golongan waris yang layak. Dia dalam kategori zawil arham. Walaupun itu darah daging kita jugalah tuan-tuan. Tapi sebab namanya tak disebut dalam Quran. Okey, baik. Yang kedua, anak laki bagi saudara lelaki seibu. Anak lelaki bagi saudara lelaki seibu. Maksudnya kita ada adik-beradik lelaki yang satu ibu. Dan dia ada anak laki. Anak lakinya itu tak dapat. Saudara kita tak? Saudara kita. Sebab bapaknya adalah adik-beradik kita tapi seibu. Bukan sebab apa. Sebab apa boleh dapat tak tuan-tuan? Kalau sebab apa? Sebab apa kuatlah. Maksudnya kalau saudara lelaki sebab apa, boleh tak jadi wali? Boleh jadi wali tak? Boleh jadi wali tak untuk kalau anak perempuan kita nak kahwin? Contoh, ada saudara lelaki, kita ada adik-beradik. Pak saudara lah kalau bagi anak kita, pak saudara tapi yang sebapa dengan kita. Yang tu layak jadi wali. Tapi pak saudara yang seibu dengan bapaknya dengan kita ni, dia tak layak jadi wali dan sebagai waris pun tidak tersenarai. Okey. Baik, yang ketiga, siapa dia tuan-tuan? Bapa saudara seibu sebapa sebelah ibu. Bapa saudara seibu sebapa tapi sebelah ibu kita. Sebelah ibu kita maksudnya macam saya tuan-tuan, saya ada ayah, ada mak. Okey. Maksudnya bapa saudara, maksudnya adik-beradik mak saya. Adik-beradik mak saya lah. Yang tu tak dapat. Tapi kalau adik-beradik bapak saya, tuan-tuan, layak boleh ke tak? Boleh. Mereka boleh jadi wali pun untuk anak saya contohnya. Mereka boleh jadi wali. Maksudnya kalau saya dah tak ada maksudnya anak laki saya mungkin ada tapi bau umur lagi tuan-tuan. Pak saudara kita boleh tak jadi wali? Inilah pak saudara. Bapa saudara seibu sebapa tapi yang ni sebelah ibu kita. Kalau sebelah bapa, insya-Allah dia dapat. Tapi saudara tak ni? Kerabat kita juga. Raya kita pergi juga. Kalau raya kita pergi ziarah kan tuan-tuan. Tapi mereka tak dapat sebab disandarkan belah ibu, belah perempuan. Okey, yang keempat, sepupu seibu.
Tuan-tuan ada tak sepupu yang seibu? Biasanya kita ada sepupu yang ni untuk lelaki ni, sepupu lelaki yang seibu. Kita kadang ada sepupu lelaki yang seibu. Sebab apa? Ada sepupu lelaki yang sebapa. Yang ni sepupu lelaki yang seibu sahaja. Pening tu tuan-tuan. Dia kena tulis raja. Macam mana ni? Kat mana dia punya jalurnya ke mana tu? Dia gitulah. Yang tu tak sempatlah kita nak buat raja. Tapi itulah maksudnya. Dia disandarkan sebelah ibu. Belah perempuan. Okey, yang kelima. Bapa bagi ibu. Ataupun datuk. Yang datuk sebelum ni dalam Ashabul Furud, datuk belah bapa. Dia datuk tuan-tuan, saya ada ayah, ada ibu. Datuk ayah, ibu pun ada datuk, ada kan? Kita ada datuk belah ayah, kita ada datuk belah ibu. Datuk belah ayah boleh jadi wali anak kita. Tapi datuk belah ibu boleh tak wali anaknya, anak-anak kita? Tak boleh. Tapi tu datuk ke tak? Datuk. Kalau raya kita dia adalah bapa kepada mak kita. Tapi sebab dia disandarkan belah ibu, sebab itu dia tak ada dalam senarai Ashabul Furud. Tak layaklah untuk terima pusaka. Okey. Baik, yang keenam, bapa saudara sebelah ibu. Bapa saudara sebelah ibu. Okey, baik. Ini bagi golongan lelaki yang disandarkan kepada perempuan yang tak layak. Manakala zawil arham daripada golongan perempuan pula. Siapa dia? Mak saudara sebelah bapa. Mak saudara dah tu. Maksudnya mak saudara dengan kita. Makcik lah. Bibi ataupun wak kita lah. Tapi sebab dia perempuan. Tak dapat lah. Sebelah bapa. Mak saudara sebelah ibu. Dia dah, awalnya dah perempuan dah tu. Mak saudara sebelah ibu. Kemudian cucu perempuan daripada anak perempuan. Tadi cucu lelaki daripada anak perempuan pun tak dapat. Ni cucu perempuan daripada anak perempuan. Maksudnya yang dapat cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang tu dapat. Itu pun ada syarat kalau tak ada yang menghalang. Kalau tak ada yang menghalang dia dapat. Tapi yang ni ada yang menghalang ke tak ada yang menghalang, tetap dia tak dapat. Sebab dia tak ada dalam senarai. Okey, baik. Kemudian ibu bagi ibu. Nenek kita lah tuan-tuan. Nenek kita. Tadi atuk kita. Atuk kita belah bapa. Belah ibu. Ni nenek kita belah ibu. Maksudnya kita ada atuk, kita ada nenek yang belah mak kita. Mereka tak dapat dah. Okey. Walaupun saudara. Walaupun kerabat lah. Sebab tu dipanggil zawil arham. Yang ada hubungan kerabat. Ada hubungan kekeluargaan. Ada hubungan darah. Tapi darah tu nasabnya sebab belah perempuan. Baik, seterusnya. Anak perempuan bagi saudara lelaki. Anak perempuan bagi saudara lelaki. Kemudian sepupu perempuan. Sepupu perempuan. Yang ni pun kadang-kadang kita ada sepupu yang dinamakan lelaki. Ada sepupu perempuan. Mereka walaupun rapat, tak boleh dapat harta pusaka. Baik, kemudian anak perempuan bagi saudara perempuan. Anak saudara bagi saudara perempuan. Anak buah kita lah. Dahlah dia perempuan daripada saudara perempuan. Ada juga anak lelaki bagi saudara perempuan pun tak dapat sebab daripada saudara perempuan. Okey, baik. Jadi semuanya tuan-tuan dia ada apa? Dia ada 13 nama yang mana walaupun mereka ni ada hubungan kekeluargaan tak dapat. Kalau tuan-tuan nak tuntut juga, tuan-tuan pergi India atau Pakistan sebab sana mengamalkan mazhab Hanafi. Kita kat Malaysia
Amalan kita kat Malaysia tuan-tuan, kita gunakan mazhab Syafi'i. Jadi apabila zawil arham ni tak ada, tak dapat, tak layak. Jadi penghujungnya apa tuan-tuan? Waris yang keempat. Siapa dia waris yang keempat? Waris yang keempat disebut sebagai Baitul Mal. Jadi waris yang pertama, yang grade pertama Ashabul Furud, yang kedua Asobah, yang ketiga Zawil Arham. Zawil Arham tak ada dah. Okey. Okey, baik. Jadi penghujungnya ke mana? Okey, penghujungnya ke Baitul Mal. Dia gini tuan-tuan. Ada satu situasi. Situasinya gini. Apabila saya mati, waris yang saya tinggalkan contohnya semua perempuan. Dan perempuan tu pula semuanya tak dapat nak menghabiskan harta yang saya tinggalkan. Maksudnya apa? Golongan asobah tak ada. Jadi bakinya tu ke mana? Kalau ikut mazhab Hanafi, ikut mazhab Hambali, zawil arham dapat. Tapi kita di Malaysia, amalan kita ikut mazhab Syafi'i. Sebab itu dia tak terima zawil arham, tak termasuk dalam kategori ini. Jadi akhirnya dia akan pergi kepada Baitul Mal. Itu situasinya. Maksudnya penghujungnya semua Baitul Mal. Baitul Mal. Itu keadaannya. Baik. Kemudian Baitul Mal ni pula tuan-tuan, macam mana dia boleh dapat kuasa ni? Kita nak tengok pula kuasa yang ada pada Baitul Mal. Baik. Kalau kita lihat tuan-tuan, ada beberapa kitab tulisan Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni yang mana mereka para mujtahid ini berpendapat, contohnya pandangan Imam Nawawi, sesungguhnya pendapat yang sahih. Ini kata-kata ijtihad daripada Imam An-Nawawi. Sesungguhnya pendapat yang sahih, zawil arham itu tidak mewarisi dan tidak juga dipulangkan lebihan harta, dia kata. Iaitu dalam keadaan bila mana urusan Baitul Mal ditakbir dengan baik, dengan diperintah oleh pemimpin yang adil. Itu syarat yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya, selagi mana Baitul Mal ditakbir dengan baik, urus takbirnya bagus, maka penghujungnya Baitul Mal lah. Sebab ada dalam sejarah, lipatan sejarah ada menyebut kurun yang kelima tuan-tuan, apabila urusan pentadbiran harta Baitul Mal ni ditakbir oleh mereka yang tak ada integriti, pentadbiran yang penyelewengan berlaku macam-macam, waktu itu zawil arham dapat lebihan tu. Dia tak kepada Baitul Mal, dia kepada zawil arham. Okey, baik. Manakala pandangan daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, apa katanya? Bahawa zawil arham ataupun para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahawa bila harta pusaka bagi waris yang tidak ada ashabul furud atau asobah yang mengambilnya, maka hendaklah dilimpahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada zawil arham. Ini pandangan dalam dua tokoh yang menjadi rujukan tuan-tuan. Manakala kalau kita tengok di bawah Akta Pusaka Kecil Pembahagian 1955, dengan Seksyen 13-1 menyebut dengan syarat jika ada undang-undang bertulis yang berkuat kuasa berhubung dengan Baitul Mal, pentadbir tanah hendaklah sebelum membahagikan apa-apa bahagian harta pusaka si mati beragama Islam memuaskan dirinya bahawa apa-apa bahagian harta pusaka yang kena dibayar kepada Baitul Mal telah dibayar sewajarnya atau diperuntukkan sesuai dengan apa yang dibuat bagi pembayarannya. Maksudnya akta yang undang-undang yang diwujudkan sebelum merdeka lagi tuan-tuan,
dah memperuntukkan. Kalau ada Baitul Mal, benda tu diserahkan pada Baitul Mal. Jadi kalau di Selangor tuan-tuan, kita ada enactment pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003 yang sudah dipinda lah, iaitu Seksyen 5/4. Apa kata enactment tersebut? Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka. Inilah kata kuncinya. Pentadbir harta pusaka seseorang si mati ataupun sebagai pemegang amanah mana-mana amanah. Maksudnya kita dah ada undang-undang. Jadi apabila dah ada undang-undang, automatik memang apabila dalam perintah pembahagian harta pusaka tuan-tuan, apabila harta tersebut tidak dapat dihabiskan oleh waris, maka bakinya itu akan diarahkan untuk diserahkan kepada Baitul Mal. Itu prosedurnya yang ada kat Malaysia lah. Jadi tuan-tuan tak boleh nak bantah lah. Contoh tiba-tiba kita kata, oh mana boleh macam ni. Tuan-tuan nak buat semakan kehakiman, contohlah kan. Semakan kehakiman, bawa ke mahkamah tinggi, buat bantahan. Tak boleh tuan-tuan. Undang-undang dah ada dan benda ni pun dah menjadi amalan lah. Mungkin tuan-tuan pun ada pernah yang terlibat bahagian harta-harta yang tak dapat dihabiskan, dia akan pergi pada Baitul Mal. Baitul Mal sebagai pentadbir harta tersebut. Secara automatiknya apa tuan-tuan? Secara automatiknya harta itu jadi milik Baitul Mal. Maksudnya dalam dua keadaan. Si mati tak ada waris. Yang kedua, si mati warisnya tak dapat nak habiskan. Saya mati tuan-tuan, saya hanya meninggalkan isteri seorang, meninggalkan 3 orang anak perempuan. Isteri saya dapat apa? 1/8, anak perempuan saya 3 orang dapat 2/3. Waris adik-beradik saya dah tak ada dah. Dah mati dulu ke ataupun hilang ke, memang dicari tak ada. Memang saya anak tunggal. Dah lah tunggal, sebatang kara pula tu contohlah. Betul, sebab ni berlaku dekat tak jauh daripada tempat kediaman saya tuan-tuan. Memang dia langsung tak ada waris. Asalnya katanya orang Tanjung Karang. Dicari warisnya langsung tak jumpa. Katanya dulu dia asalnya daripada mana pun tak tahu. Tak, maksudnya Baitul Mal pegang. Okey, baik. Waktu kes ni dulu, macam waris-waris dia mencari saudaranya. Saudara kepada ayah dia lah. Dicari asalnya, katanya asalnya kat Tanjung Karang. Ditanya orang tua itu, memang tak jumpa, tak dapat. Dia kata adalah juga yang mengaku-mengakulah. Apabila mengaku-mengaku ni tuan-tuan, confused. Jadi nak mengaku confused, akhirnya bawa pergi mahkamah syariah. Tujuannya apa? Nak ngesahkan yang mengaku tu betul-betul waris ke tidak. Akhirnya yang dok ngaku-ngaku ni katanya dia ni saudara kepada si mati ni, dengan bukti-bukti yang ada tuan-tuan, akhirnya mahkamah tolak. Jadi akhirnya yang layak dapat harta pusaka dia, isteri dia dan anak perempuan dia 5 orang. Yang dok ngaku-ngaku ni rupanya mengaku je dokumen tak ada, apa tak ada yang mengatakan dia ada hubungan kekeluargaan. Maksudnya dia mungkin golongan dalam golongan walaupun dia mungkin golongan yang dikatakan golongan asobah lah, yang dibawa golongan asobah, tak ada pun. Tak ada bukti pun. Dia kata dulu dia ni sebenarnya aku punya sepupu dekat Indonesia, contohlah. Tapi apa buktinya? Sebab mahkamah syariah ni nak mengesahkan waris, dia kena ada bukti. Tak ada. Akhirnya, jadi bakinya tu tuan-tuan, bakinya akhirnya diserahkan kepada Baitul Mal. Banyaklah yang diserahkan pada Baitul Mal. Lebih kurang 2 ekar tanah. Itu je lah. Itu dia punya prosesnya. Okey. Ya. Yeah. Okey.
Itu duit. Maksudnya dia tarik duit tu selepas pemunya duit tu meninggal dunia. Dah buat perintah pusaka belum tu? Oh belum. Tapi macam mana kalau belum, Baitul Mal dah ambil? Yang tu confuse tu, yang tu kena tanya pergi Baitul Mal. Tanya dia. Sebab Baitul Mal dia nak ambil pergi bank, dia main ambil-ambil, boleh ke tak tuan? Tak ada. Dia dapat pun dapat melalui perintah ASB. Wah, pelik tu kena tanya ASB macam mana ASB boleh menyerahkan pada Baitul Mal. Sebab ASB nak keluarkan duit, owner tuan punya account tu dah mati, dia kena dapatkan perintah tuan-tuan, tak boleh. Sama juga tuan-tuan kalau ada KWSP kan. Contoh kalau KWSP owner dia, dalam dia masih bekerja, dia meninggal dunia, nak keluarkan, mesti waris yang datang. Ada isi borang apa semua. Ni macam mana? Adakah Baitul Mal bagi ke SP dia isi borang? Saya rasa tak gitu. Tapi macam mana boleh berlaku? Yang tu kena buat semakan dah. Itu saya lebih buat semakan. Kadang-kadang kita tak pasti benda tu. Okey, baik. Jadi hakikatnya tuan-tuan, Baitul Mal dia menerima harta lebihan. Okey, apabila terima harta lebihan, itu maksudnya dia jadi milik siapa? Milik Baitul Mal lah. Okey, waris yang tadi itu tuan-tuan, dia boleh tebus semula. Pergi Baitul Mal, minta balik. Minta balik, tebus semula dengan apa tuan-tuan? Bayaran. Sebab itu dah jadi milik dia. Cuma bayaran tu saya difahamkan ikut harga semasa, tapi masih boleh lagi dibincang. Boleh bincang lagi. Dulu saya ingat masa ni cerita, tapi cerita ni mutawatir lah tuan-tuan, daripada orang tua ni, sebab dia ada urusan dengan Baitul Mal, hartanya kat Baitul Mal, dia nak ambil balik, dia tak mampu nak bayar secara cash tunai, dia deal dengan Baitul Mal, bayar secara ansuran dalam tempoh beberapa. Tu zaman 80-an dia kata. Dia dapat. Dia boleh lagi inilah. Sekarang ni pun saya difahamkan, dia kata kalau betul siapa waris nak tuntut, boleh pergi pada Baitul Mal, isi borang, nanti dia beri nilaian, lepas tu kita boleh bincang dari segi harga lah. Kalau dia letakkan harga, mungkin dia punya sandaran kepada penilaian harta lah, pejabat penilai harta, berapa nilai harta tu, lepas tu kita boleh minta diskaun lah. Tapi ada satu fatwa tuan-tuan, yang ni ramai rasanya tak baca fatwa lah. Rasanya masyarakat awam dia tak baca fatwa tuan-tuan. Okey, dalam satu fatwa tuan-tuan Negeri Selangor, tapi saya tak bawa pula fatwa tu, dia kata kalau waris itu dalam kategori asnaf, iaitu fakir atau miskin, dia boleh tuntut balik harta lebihan tadi itu, dan Baitul Mal boleh memberikan kepada waris tadi yang dalam kategori fakir dan miskin secara percuma. Ini dalam fatwa Negeri Selangor punya ada. Baru bulan lepas saya cari bilik-bilik fatwa tu, rupanya jumpa ada satu fatwa tu boleh. Jadi boleh. Maksudnya waris tadi tu dia boleh. Kadang-kadang dia nak ambil balik, nak kena bayar. Rupanya waris tu dalam golongan fakir miskin lah. Jadi sekarang kat Selangor tuan-tuan, tuan-tuan nak jadi sebagai golongan fakir miskin senang je. Daftar sebagai asnaf. Daftar asnaf, betul? Sebab kita ada had apa? Kaifiah ke apa dia punya ni kan? Had kita punya pendapatan kan? Kalau ataupun istilah sekarang B40 lah. Maksudnya kalau tuan-tuan dalam kategori asnaf, maksudnya tuan-tuan sama ada miskin ataupun fakir. Yang tu kalau ada harta di Baitul Mal tuan-tuan, tuan-tuan boleh minta, dan dia pun ada hak boleh memberi secara percuma. Itu fatwa lah keluar. Okey, baik. Ada soalan? Dan dah masuk waktu Isyak. Ada tuan-tuan?
Jadi kalau maksudnya kalau benda tu dah pergi pada Baitul Mal, terpulanglah pada Baitul Mal. Dia nak buat apa? Dia nak bangunkan ke, dia nak bina sekolah ke, nak bina masjid ke. Hatta kalau tuan-tuan nak beli pun boleh. Tapi kena melalui waris dia lah. Maksudnya kita ni bukan waris. Tapi melalui waris, deal dengan waris, aku nak beli tanah tinggalan arwah, boleh tak? Tapi melalui kau. Kamu yang pergi, nanti kita belakang. Pun dibenarkan. Maksudnya bolehlah tuan-tuan. Okey. Baik. Ada soalan. Jadi bahagian waris insya-Allah dah selesai. Okey. Insya-Allah lepas raya nanti kita masuk bahagian halangan. Sebab waris, aku waris confirm dah, tak ada halangan. Siapa yang terhalang daripada dah dapat. Sebab dia 25, 12, 12, 24, apabila semua kumpul, semua kata aku layak. Tak. Kumpul 24 waris adalah yang tertolak. Itu yang dikatakan al-hajbu, halangan daripada mendapat kerana ada waris yang lebih layak. Baik. Okey, ada soalan tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, rasanya cukup sekadar itu untuk kita punya pengajian pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang dikongsikan dapat memberi manfaat pada tuan-tuan. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi selepas hari raya nanti, selepas raya lah. Sebab kita pun tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.